بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Muslimin dan muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk sama-sama mengisi ruang di antara menunggu kita syuruk di antara subuh dan syuruk ini. Saya diamanah untuk berkongsi tajuk kaitan dengan pendidikan dari kitab Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendidik terulung yang memuatkan 40 teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar atau berdakwah kepada para sahabat dan orang-orang ataupun umat baginda pada waktu itu, dan sampailah pada hari ini yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Halabi As-Suri. Saya tiba, hasil saya di dalam rujukan saya ini kepada teknik yang ke-6, iaitu dari sudut baginda menyampaikan ilmu itu merujuk kepada teknik perbualan dan pertimbangan akal fikiran. Antara cara atau kaedah yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam semasa mendidik ialah menggunakan kaedah soal jawab yang menimbulkan persoalan untuk dipertimbangkan. Dan kaedah ini amat sesuai untuk menghilangkan kebatilan daripada jiwa seseorang yang kadang-kadang manusia itu melihat perkara yang batil itu cantik dan indah bagi dia. Sebab kalau pada zaman jahiliah ini perkara yang batil itu dilihat supaya seperti betul, ya, macam amalan memakan riba lah. Pada zaman jahiliah, mengambil riba atau memakan riba ini adalah seperti juga perniagaan di sama level dia. Dia bukan lihat satu yang batil. Perjudian dilihat satu yang betul, kehidupan harian dan lain-lainlah aktiviti pada hari ini dah dilihat dalam Islam ni sesuatu yang tak betul. Contohnya satu lagi, kalau dalam makan dan minum ni minum Allah. Orang jahiliah ketika itu minum arak ni bukan satu yang salah, dia batil dari sudut kita lah dalam ajaran Islam. Kalau kita lihat agama-agama yang bukan Islam ini, ada agama yang minum arak ni sebagai satu kadang-kadang ritual agama mereka, satu perkara yang dipersembahkan. Contohnya kalau agama Buddha yang saya tengok lah, tak tahulah kalau saya salah, ya, mereka mengucapkan selamat sesama mereka dengan hidangkan Allah, juga mengucapkan penghormatan kepada orang-orang yang meninggal dunia pun dengan meminum arak dan mencurahkan arak. Ini saya rasa Buddha, ataupun mungkin agama lain-lain lah. Jadi bila datang Islam, Rasulullah ingin mendidik, nak didik sahabat ni yang dah biasa dengan amalan jahiliah ni, bukanlah satu perkara yang maksudnya mudah
bukan senang, orang dah biasa buat, tiba-tiba tak betul pula. Ya. Jadi untuk menanggalkan ataupun menghilangkan kebatilan ini, Rasulullah akan membuat perbandingan, pertimbangan akal, fikir dulu. Ya. Iaitu memandang kalau asal memandang indah kebatilan tersebut kepada menanam kebenaran dalam hati orang yang menganggap kebenaran tersebut sebagai suatu perkara yang janggal dan aneh. Rupanya ada ketikanya dah biasa dengan kebatilan, bila bawa kebenaran dia rasa janggal. Benda sahih ni rupanya rare lah. Ya. Sebelum ni okey, kenapa tak okey pula? Ya. Adapun bolehlah kita lihat beberapa contoh yang disusun oleh Syekh Mustafa Syekh Abdul Fattah Abdul Ghudah ini dalam melihat bagaimana baginda menghilangkan kebatilan bagi mereka yang memandang indah kebatilan tersebut. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, hadis ini riwayat dalam Musnad Ahmad, dari sanadnya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ta'ala qala inna fata syabban ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'dzan li bizina fa'aqbala al-qawmu alayhi fazajaruhu qalu mahma faqala i'dhunu fadana minhu qariba qala fajalasa qala atuhibbuhu li ummik qala la wallahi ja'alani Allahi fidak qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim qala afatuhibbuhu li ibnatik qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allahu fidak. Dan hadis ini panjang. Musnad Ahmad saya baca terjemahan dia agar mudah dipahami lah. Tulisan yang kecil saya pun nampak tak nampak baris dia. Ya, maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili, sesungguhnya seorang pemuda datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Minta dengan Nabi, boleh tak berzina? Sebab amalan jahiliah saya sebut tadi. Ya, amalan jahiliah ini ada satu nikah yang pelik, satu lagi perzinaan. Banyak orang zaman mereka pun terkesan dengan kerajaan Rom, memang ada perzinaan ini jadi legal lah, legal. Ya. Jadi Nabi diminta dengan Nabi, izinkan aku zina. Lalu semua kaum yang berada di situ menuju kepadanya dan mengherdiknya sambil berkata, hentikanlah, maksudnya berhentilah, berhenti bertanya, berhenti minta izin macam tu. Ada kepatut, sebab masa ni dah datang Islam, perkara itu dah dilarang. Tapi mungkin ada antara mereka yang rasa, kok bolehlah, mohon permit berzina. Lalu baginda bersabda, hampirkanlahnya padaku, jangan halau dia, jangan suruh dia lari, datang dekat aku. Ya, kata Nabi. Lalu pemuda itu menghampiri baginda Nabi SAW dan duduk. Lantas Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu suka jika perbuatan zina itu berlaku pada ibumu? Jawabnya, tidak, demi Allah ya Rasulullah. Ya, nak zina, tapi kalau orang zina ni mau suka, tak suka, dah orang lain yang suka. Ya, lafaz, maksudnya lafaz itu lafaz sumpah demi Allah. Ya Rasulullah, aku tak suka lah. Maksudnya kalau fidah, maksudnya semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan. Ini lafaz gaya orang Arab cakap. Orang Arab sekarang tak jumpa dah saya dengar cakap tu ni, zaman-zaman dulu punya ayat. Demikianlah manusia yang lain, kata Nabi. Demikianlah manusia yang lain tidak menyukai perkara yang keji itu berlaku pada ibu-ibu mereka. Sama juga, kalau kita tak suka nak berzina, suka berzina
berzina, tapi orang lain kalau berzina dengan ibu-ibu kita tak suka juga. Sama lah orang lain pun begitu juga. Pergi berzina dengan perempuan lain boleh jadi ibu pada seseorang. Dan Rasulullah bertanya lagi, adakah kamu suka jika zina berlaku pada anak perempuan? Jawabnya, tidak demi Allah ya Rasulullah. Demikianlah manusia yang lain, mereka juga tidak menyukai perkara yang keji itu berlaku pada anak perempuan mereka. Rasulullah lantas bertanya lagi, apakah kamu menyukai jika berlaku kepada saudara perempuanmu, adik-beradik? Jawabnya, tidak demi Allah ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda, manusia yang lain juga tidak menyukai perkara yang sama berlaku pada saudara perempuan mereka. Dan Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika dengan ibu saudaramu? Jadi ayat yang sama. Rasulullah mengulang, dan orang pun tak suka jika perkara keji itu berlaku kepada ibu saudara mereka. Dan Rasulullah bertanya, bagaimana kalau zina itu berlaku kepada ibu saudara? Ibu saudara ini ada dua. Sebab tu dalam terjemahan disebut ibu saudara sebelah ayah, ibu saudara sebelah ibu. Rasulullah bilang, mak saudara sebelah ayah, suka tak kalau orang berzina dengan mak saudara kamu? Tak suka. Dan Rasulullah bertanya lagi, kalau orang berzina dengan ibu saudara sebelah ibumu, dia bahasa Arab, kalau sebelah ayah dipanggil ammah, kalau sebelah ibu dipanggil khalah. Dua ni orang Arab dia lain sikit. Jadi jawapannya sama, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak suka. Maka Nabi pun menyebut jawapan yang sama juga, ya. Kata Sayyidina Abi Umamah, Rasulullah lantas meletakkan tangan baginda yang mulia ke atas pemuda tersebut, lantas berdoa, Allahumma ghfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya, maksudnya, ya Allah, ampunkan dosanya, sucikan hatinya, dan peliharalah maruahnya atau kehormatannya daripada maksiat. Sayyidina Abi Umamah berkata lagi, pemuda itu sejak hari itu tidak lagi berkeinginan untuk melakukan perkara yang keji itu. Ya, hadis ini pertamanya pengajaran yang kita boleh ambil. Dia Nabi mendidik para sahabat ini dengan tenang. Jadi bila ada di antara sahabat ini, kita sebut dalam hadis ini disebut pemuda, tak sebut nama. Kadang-kadang perawi hadis tak sebut nama sebab nak menjaga aib, ya, aib perawi hadis. Padahal perawi Abi Umamah Al-Bahili ini bukan tak kenal pemuda bertanya, ataupun lepas bertanya boleh tanya, ni nama siapa ni? Bola ta'ala pula. Boleh perawi nak bertanya atau sahabat bertanya, tetapi adab mereka bagi perkara yang tak perlu nak tahu pun nama orang itu, maka dalam riwayat mereka sebut pemuda sahaja untuk menjaga aib. Walaupun begitu, ada hadis yang menyebut juga, bukanlah semua hadis tidak menyebut, ada, tapi jarang berlaku. Kebanyakannya hadis yang menyebut perkara yang aib bagi objek dia panggil, di dalam subjek di dalam sesuatu riwayat itu, pengajaran di dalam hadis itu. Kalau pengajaran yang kurang baik, bukan pengajaran yang kurang baik, perkara yang salbiat, perkara yang perangai yang kurang baik dalam kalangan subjek dalam hadis itu, maka dia tak sebut nama, maka disebut sini pemuda. Jadi pemuda ni datang bertanya tentang boleh tak nak berzina, sebab larangan telah ada dah masuk Islam semua. Di antara perkara yang awal dihalang dalam Islam adalah perzinaan, perzinaan, minum arak dan berjudi lah, tu yang famous di kalangan orang Arab jahiliah. Malah mereka ni kalau kahwin pun pelik. Kahwin kalau dalam fiqh melakahat tu ada sebut, dia dalam fiqh melakahat awal tu disebut tentang sejarah perkahwinan. Sejarah bukan sejarah perkahwinan, sejarah dia sebutlah tentang perkahwinan, tetapi perkahwinan zaman jahiliah nak cerita
undang-undang perkahwinan Islam ni cantik, maka kita kena buat comparison dulu dengan bagaimana pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah ni ada, tak ingat apa nama perkahwinan mereka ni, seorang perempuan tu dia boleh bersama dengan beberapa orang lelaki, walaupun dia macam akad nikah, macam satu perkahwinan, tetapi banyak ni panggil perempuan poligami. banyak lelaki. Jadi bila dapat anak, maka mereka akan cabut undi siapa nak jadi ayah. Macam mana boleh gitu? Sebab mana nak tahu siapa punya anak siapa dengan cabut undi? Tak kena, sebab tak tahu benih siapa yang melekat. Boleh faham tuan-tuan ya? Sebab itu bila ni minta orang cerita macam lain tajuk, tapi kita nak cerita ni bagi orang faham. Bila orang berbahas tentang poligami, kadang-kadang ada orang yang panggil tazalluk lisan, yang dia terseliuh mulut dia nak cerita juga. Kalau lelaki boleh poligami, perempuan kenapa tak boleh? Ada sebut dalam FB ni. Dan ramai menambah lencah lagi lah. Saya kalau poligami, kalau lelaki aku boleh, aku pun nak boleh juga. Yang lain pun menambah, kalau saya nak 3 suami, dia tak menambah, dia borak-borak sama dia. Dia dah jadi asal yang tak suka di madu. Itu perbuatan, itu perkara adi kita panggil, perkara yang natural, perkara yang asal. Allah ciptakan cemburu ni kepada perempuan dan lelaki pun ada. Cemburu tu mesti ada. Cemburu ni sifat apa? Dia bukan sifat jahat, sifat syaitan dia tak. Dia sifat manusia asal yang Allah turunkan ke dunia ini untuk kita. Dan Allah akan cabut cemburu ni bila di dalam syurga. Ya? Janganlah bawa cemburu ke syurga kan masuk. Ni sampai cakap tanya pada ustazah atau ustaz, boleh tak kalau masuk syurga nanti minta pada Allah agar suami aku tak kahwin bidadari dengan aku je. Tak nak, tak sabar pandai lah nak mujur masuk syurga kata. Kita nak cerita apa tadi? Bila ada perkataan nak perempuan pun menuntut poligami juga, sama dengan lelaki boleh poligami, walaupun dia bergurau ataupun menunjukkan bantahan kepada pelaksanaan yang tidak adil, tetapi bila dia bantah tu bukan takut bantah pelaksanaan, dia bantah syariat sekali, dia khawatiri begitu. Sebab kita nak cerita zaman jahiliah ni, asal perempuan itu pun dia menikah zaman jahiliah tu boleh bersama dengan beberapa lelaki, dan bila dapat anak, mana lelaki ditentukan bapaknya dengan mencabut undi. Salah satu yang saya ingat lah, dia cabut undi. Jadi kalau hari ini perempuan poligami, bila kita sebut apa hikmah lelaki dibenarkan poligami dan perempuan tak boleh, satu penentuan nasab. Penentuan nasab salah satunya lah. Jangan cakap penentuan nasab saja, bagi tu dia kata ustaz sekarang dah boleh buat DNA test. Tak ada masalah. Dia pusing kat situ pula. Salah satu kita penentuan nasab, dan lain-lain lagi lah. Dan banyak kita sebut nikah zaman jahiliah ni yang pelik. Dan bagi orang lelaki pun begitu juga. Orang lelaki pada zaman jahiliah dia boleh ada isteri ramai. Ya, ada sahabat, masalah saya ada 8 isteri, saya tak ingat nama. Ada dalam handphone ni tapi tak buka lah. Adalah beberapa riwayat sahabat ni kadang-kadang dia bukan semuanya orang jahiliah, ada di antara mereka ni majusi dan lain-lain lah. Ya. Jadi agama yang sebelum ini membenarkan berkahwin ramai, bukannya seorang, bukannya bermadu dua tu, itu single. Setakat kahwin dua tu pada zaman jahiliah tu orang tak pandang lah, tak usah berlagak lah. Oh bini aku 10. Ada sahabat tak saya 10 ke 8 isteri zaman jahiliah tak sebut. Bila masuk Islam, ditahu dalam Islam dah tentukan 4. Maka datanglah berjumpa dengan Rasulullah SAW sahabat. Maka Rasulullah memerintahkan agar diceraikan, ya, dipilih mana isteri nak dikekalkan 4 orang sahaja. Yang lain tu dikira auto terminate.
auto farak lah, dipisahkan atau tercerai lah. Ya, sebab dah Islam 4 saja. Walaupun dia dah kahwin 10, masuk Islam dikurangkan. Kalau hari ini pun begitu, kalau ada kahwin, tak sedia saya ada kes, sebab yang bertanya ni orang yang popular juga lah. Dia dulu mu'alaf lah, maksudnya sekarang tidaklah dalam masuk Islam, pendakwa. Dia nak cerita di dalam kalangan mu'alaf ni, dia akan bawa sahabat-sahabat dia atau adik-beradik dia nak masuk Islam, tapi tidak mudah juga. Salah satunya ialah apabila dalam agama mereka ni boleh kahwin, contohnya boleh kahwin mak saudara dengan pak saudara, pak saudara dengan anak saudara. Kita tak boleh kan, pak saudara anak saudara tak boleh kahwin lah, sebab muharamat ni, perempuan-perempuan yang diharamkan kahwin secara mu'abbadah, yang maksudnya bukan selama-lama lah, kekal. Jadi ada agama ni, perempuan dengan lelaki ni, mak saudara agama ni boleh. Bila nak masuk Islam, dia nak kekal dengan status, sebab dah ada anak semua ni. Maka kita bagi tahu lah, ni Malaysia, kita cerita Malaysia, agama bukan agama Islam lah, agama, dan bukan agama Kristian, sebab Kristian pun tak boleh. Atau Yahudi ni maksudnya sama ada Hindu, Buddha, agama orang asli saya tak tahu macam mana kan, sebab tak ada kes jumpa orang asli lagi. Sebab penentuan muharamat ini yang saya nampak, yang saya baca, yang detail dia seperti juga dalam pewarisan, seperti mana saya ajar sebelum ni. Undang-undang yang sistem cantik ini memang Islam saja yang lengkap ni. Siapa orang boleh kahwin, siapa orang tak boleh kahwin. Sebab saya pernah berdialog dengan orang beragama bekas budak yang masuk, bukanlah dia berdebat, sembang lah. Bila saya tanya, dalam agama Buddha boleh kahwin sepupu lah, dia jawab dia tak konsisten. Kata boleh, tapi saya cakap dalam filem saya tengok tak boleh kahwin sepupu. Oh iya ke? Mungkin sebab rapat sangat tak boleh kahwin sepupu, dia pun tak tahu sepupu boleh kahwin ke kahwin. Kita jelas ada Islam, ada ayat yang membenarkan kahwin sepupu, jelas. Ya, ada jawapan yang kita konkret lah. Begitu juga kahwin mak saudara, pak saudara ni, anak saudara dengan bapa saudara ni. Jadi agama di Malaysia ni ada yang boleh kahwin. Bila masuk Islam tak boleh. Itu di antara halangan mereka masuk Islam kadang-kadang, kerana dia tak nak dipisahkan. Sebab bila dah jadi itu, maka akan wujud mereka terpaksa dipisahkan. Anak-anak tu ada status yang bukan anak saudara lah, kita panggil anak wati syubhat. Ya, tak apalah, nak cerita amalan jahiliah tu ada perkahwinan yang macam-macam ini. Bila masuk Islam, Rasulullah SAW dengan syariat Allah itu, maka nak ubah step by step ini tidak mudah. Ya, maka antaranya ada yang nak masih lagi mengamalkan perzinaan, maka ditanya boleh tak nak berzina. Jadi cara Rasulullah menjawab adalah tidak cakap terus tak boleh fikir kau tak ada cakap itu. Apa Rasulullah tanya, kalau sekiranya ada orang lain nak berzina dengan mak kamu, okey ke? Dengan isteri kah? Dengan isteri tak lah, dengan anak perempuan, dengan saudara perempuan, ataupun dengan mak saudara ni, Rasulullah sebut orang-orang yang rapat. Ada tak perasaan okey ke tak okey? Kalau kena kat saya tak okey, saya buat kat mak saudara orang lain, kat anak orang lain tak apa. Rasulullah kata orang lain tak suka, kalau begitu juga kita tak suka, orang lain pun tak suka, sama saja. Sebab itu Islam gariskan tak boleh. Kemudian dalam hadis ini, apabila Rasulullah telah dialog dan mengajar dan tunjukkan hikmah, tunjukkan dengan cara berhikmah akan emosi seorang bila berlaku perkara yang buruk pada keluarga dia. Kemudian apabila mereka telah memahami pengajaran-pengajaran dan teladan yang Rasulullah sebutkan tadi, Rasulullah tidak meninggalkan terus sahabatnya. Rasulullah berdoa. Ya, antaranya doa yang disebut dalam hadis ini,
Itu Rasulullah bersabda dan berdoa, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Tuan-tuan boleh amalkan doa ini. Kalau tuan-tuan mengajar jumpa anak murid yang masuk air sikit kita, marilah kita ni dan didik dia, tepuk. Rasulullah meletakkan tangan baginda ke atas pemuda itu. Kadang-kadang Rasulullah menepuk dada dan menyebut, meletakkan tangan di dada dan berdoa, ataupun meletakkan di atas kepala. Biasanya letak di dada lah. Rasulullah meletakkan tangan baginda yang mulia ke atas pemuda tersebut dan berdoa seperti mana doa yang disebut tadilah. Itu maksudnya, ya Allah ampunkan dosanya, sucikan hatinya dan peliharalah kemaluannya, ataupun kehormatannya dari maksiat. Ini saya ingat ketika saya belajar dulu, ada rakan-rakan pelajar ni, ada yang ada yang macam-macam kita kata kan, liar sikit. Jadi kadang-kadang cara disiplin jenis rotan, jenis ketuk ketapi tak jalan dulu. Dia otak dia tu ligat, dia fikir macam mana nak buat jahat atau buat nakal lah. Tapi kan nakal tu kan kadang jahat dulu. Jadi guru disiplin paling pada dia bawa kepada seorang kita panggil guru yang lama lah, sama ada perempuan atau lelaki. Biasanya guru perempuan yang senior ni, yang dah dipanggil status ibu bagi kami pada waktu itu, yang terkenal dengan banyak beribadat ni, yang warak bawa untuk apa, doakan terus direct ni, bukannya malu tak bawa bagi kalau guru lelaki kita tak tepuk dada, doakan. Sebab ini yang Rasulullah ajar. Kalau anak kita pun hak degil gitu, dia tak makan dengan rotan yang kadang dia tak jadi, dia kena sentuhan nurani ni. Jadi dia bawa dan dia tepuk. Rasulullah ini yang Rasulullah lakukan. Rasulullah mendoakan direct di hadapan. Dengan apa-apa doa lah. Salah satu doa yang Rasulullah ajar tadi. Dan ada beberapa hadis yang lain yang Rasulullah mengajar doa-doa. Kita panggil doa maksud lah, doa yang Rasulullah tunjukkan hasil daripada dialog baginda tadi dengan pemuda ini dan juga doa tadi, sejak hari itu tidaklah lagi pemuda itu mengulangi perbuatan zina. Tak mau dah dia. Ni dalam hadis ini disebutkan bahawa Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah menyebut, perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik seorang pemuda yang ingin terjebak dalam perzinaan melalui dialog, psikologi dan akal yang waras, tanpa membaca ayat-ayat yang mengharamkan zina. Padahal ayat zina dah turun, ayat hudud, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat itu ada, tapi Nabi tak baca ayat itu. Ayat yang mengharamkan zina dan ancaman kepada para pezina, ada ancaman-ancaman. Hal ini kerana baginda mengetahui bahawa baginda mampu membuang perbuatan terkutuk itu daripada jiwa pemuda tersebut berdasarkan pandangan mata hati baginda Nabi SAW. Sebab ada orang dia tak lut dengan ayat ni, tak lut kan, doa lepas tu cakap ayat Quran, cakap hadis, dia dah biasa. Untuk solat ceramah kat aku biasa dah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang kita cakap kepada seseorang, cuba jangan ceramah. Tak boleh pula. Saya ingat sekolah tu ada 2-3 orang, sekarang saya ingat ada, bila kita cakap dengan buat ni, kita sebutlah ayat Quran semua. Bila lepas tu saya pun selalu begitulah dulu. Jadi bila ada mereka buat perkara begitu, tak suka kalau saya datang. Dia cakap, jangan datang, jangan panggil kamu tu. Dia datang kali ceramah. Dia tak nak dengar. Dia dah block mental, dia tak nak dengar ayat Quran semua. Dan aku tahu dia, sebab dia tahu dia tu dah salah. Dalam hal ini Nabi pun tidak menyebut ayat Quran,
tak sebut, bukan tak boleh. Ada teknik lain Rasulullah tunjuk kaedah, iaitu dengan cara psikologi pula. Ya, sebab kadang-kadang orang dah mental block, tak nak dengar Al-Quran, dia kena psikologi cerita lain pula. Ya. Jadi hadis ini merupakan satu panduan yang perlu diikuti oleh para pendakwah, para guru. Ya, menggunakan idea yang bernas pada waktu-waktu tertentu, pada golongan tertentu, dalam keadaan yang memerlukan. Ya. Hal ini jelas ditunjukkan dalam keadaan lelaki tadi yang disucikan, maksudnya disucikan hatinya oleh Nabi SAW daripada ingin berzina kepada terus tidak mahu lagi melakukannya. Ini pendekatan psikologi. Dan Syekh Abdul Fattah menyebut pendakwah dan guru ini perlu menguasai ilmu psikologi dengan baik. Kena belajar. Ya, jangan kata bila ada orang melakukan kesalahan disibuk nak ceramah, takutlah neraka. Tak rasa neraka tu pandai pergi cucuk rokok kat tangan dia. Ada orang dia tak, dia licik dah ayat-ayat begitu. Ada orang kadang-kadang nak bunuh diri kan, selalu kita jumpa depression. Tapi ada pendidik ni, dia tak tahu level-level orang depression ni sampai level bunuh diri. Sampai cakap, kau ni nak bunuh diri ke? Tak tahu bila orang bunuh diri ni macam mana. Dia baca hadis tentang bunuh diri. Orang tu dah lost tension semua. Bukan salah baca hadis, tapi cara menyampaikan tu. Ya, sebab itu saya ingat ketika saya mengikuti ceramah daripada pakar-pakar psikologi. Pakar psikologi ini bukan pakar motivasi tuan-tuan, dengan silap. Pakar motivasi itu motivasi je, motivator. Yang pakar letak tu, netizen letak perkataan pakar, pandai. Ya, bila kita sebut pakar ni, dia mesti dalam bidang dia. Ya, bidang ni maksudnya kalau kami dalam level akademik ni, perempuan dia ada master lah. Ya, baru kita bagi master dalam bidang. Bukannya master, ada master secara umum. Macam saya contohnya, ya, ada master atau PhD di dalam bidang saya. Saya tidaklah pakar dalam motivasi, walaupun saya bagi ceramah motivasi. Orang sebut makam motivasi sadar. Ya, okey. Seorang pendakwah dia kena menguasai ilmu psikologi. Seorang guru dia tak boleh rasa sedap mulut dia je. Akhirnya orang semakin menjauh. Ini bukan saya yang tulis, ini ditulis oleh syekh yang terkenal dengan ilmu dia. Kena kuasai ilmu psikologi dengan baik, kerana Rasulullah sendiri merupakan seorang ahli kaunseling yang berjaya disebut. Yang terjemah sebenarnya disebut ahli kaunseling yang berjaya. Ya, syuruk dah syuruk ya. Pucuk 1 minit ya. Sama sikit lagi lah, sedap kalau tiba-tiba. Satu lagi hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW pada suatu hari keluar, pada suatu pagi keluar untuk menunaikan solat hari raya korban atau hari raya fitrah. Sebab rawi syak, hari raya pun tak ingat dah. Lalu baginda bersabda, ya wahai golongan wanita, hendaklah kamu banyak bersedekah, kerana aku dilihatkan oleh Allah pada malam Isra' dan Mi'raj bahawa perempuan, golongan wanita adalah yang teramai menjadi penghuni neraka. Para wanita bertanya, mengapakah ya Rasulullah? Maka jawab baginda, kerana banyaknya mereka ini melaknat dan mengingkari suami. Perempuan banyak melaknat suami, banyak masuk neraka, yang main-main mulut. Ya. Nabi bersabda lagi, aku tidak pernah melihat para wanita yang kurang akal dan agamanya yang mampu menewaskan golongan lelaki yang bijak dalam kalangan kamu. Maka mereka bertanya lagi, apakah kurangnya agama dan akal kami ya Rasulullah? Perempuan menjawab pada waktu itu. Maka Rasulullah pun bersabda, bukankah kesaksian seorang perempuan itu menyamai, dua kesaksian perempuan menyamai seorang lelaki? Dan hadis menyebut seorang perempuan kesaksiannya menyamai setengah lelaki. Setengah maksud 1/2 lelaki, separuh. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, itulah buktinya kurangnya akal. Jelas baginda lagi, bukankah apabila perempuan itu datang bulan, disebut haid kat sini ya, tidak boleh solat dan berpuasa? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah.
maka demikian itu kurangnya agama mereka. Ini cerita ni panjang sikit ya, saya tak boleh syarah dalam waktu yang tuan-tuan dah tak senang duduk ni. Nanti insyaAllah kita sambung dalam pertemuan akan datang. Cuma hadis ini Rasulullah SAW selepas berkhutbah, orang sekarang ni tak perlulah sebab khutbah sampai pada perempuan, sampai masuk suara. Dulu mungkin para sahabi ada jauh belakang tak dengar. Selepas Rasulullah berkhutbah, Rasulullah akan turun, dia pergi ke tempat perempuan, pergi sebab nak sampaikan apa tazkirah khas untuk muslimat. Sebab mungkin untuk orang lelaki dengar depan ni dah sampai, tapi ada khusus untuk muslimat, mungkin tak sampai suara tadi, ataupun ada nasihat lain ataupun ilmu lain yang Rasulullah nak sampaikan juga kepada orang perempuan khususnya. Jadi Rasulullah turun dari mimbar, pergi. Rasulullah turun, tu cakap, wahai wanita, wahai golongan wanita. Okay? Dan kali ini pun kalau kita contohnya tak ada mikrofon ni, apa tempat mengajar, kalau ada seorang untuk orang perempuan lepas mengajar, penceramah boleh di belakang, kalau diizinkan lah. Perempuan nak tanya, malu depan-depan. Saya selepas ni insyaAllah bulan lepas setengah saya ada kuliah di Kajang. Kuliah tak lama, 4 jam je. Kuliah 4 jam dipanggil. Itu program jaiz lah. Tapi tajuk kuliah asal dia bukan kuliah lah, dia lebih kepada modul pengajian. Tajuk dia, kami punya modul tu fiqh mar'ah, fiqh perempuan. Tapi yang belajar ada lagi, bukan semua perempuan. Sebab apa namakan fiqh wanita? Targetnya adalah jemaah wanita. Sebab kadang-kadang ada soalan yang kalau macam di sini semua orang lelaki yang tanya, perempuan susah nak tanya. Biasanya dah habis kuliah, dah keluar dari masjid tu, barulah ada perempuan bertanya. Sebab laluan susah kesukaran. Jadi bila buat modul ini, kita buat fiqh wanita, perempuan senang nak tanya direct ni. Dan memang banyak soalan perempuan yang rupanya banyak sungguh. Ya, 4 jam tu rasa macam 40 minit menjawab soalan daripada ibu-ibu lah kebanyakan. Sebab yang datang kebanyakan yang orang dah pencen lah. Dia orang dah pencen, dia semangat belajar. Masa waktu belajar, orang dah belajar. bukan gitu ya. Waktu belajar dulu dia tak sempat nak belajar bagi agama, mungkin spesialis dia lain. Jadi dah pencen ni masa ni lah. Itu pun kadang-kadang tengah-tengah kajian ustaz tak diri, cucu ni tak ada orang jaga. Dulu jaga anak, jaga cucu, esok jaga cicit pula. Tercerita lah. Jadi insyaAllah pertemuan akan datang, kita sambung sikit hadis ni dan hadis-hadis seterusnya kaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Saya mohon maaf, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina was-siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.